الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزاء رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Baik, alhamdulillah, sama-sama kita bertasbih, bertahmid, dan bertakbir dan bertahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak kita berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, alhamdulillah, kita mungkin jodoh lah, jauh tetapi masih bertemu kita, alhamdulillah. Mungkin adalah hikmahnya, insyaAllah. Jadi tujuan Tuan Mengurusi ada panggil saya ni untuk Quran, untuk Quran saja. Jadi alhamdulillah, apa-apa pun, InsyaAllah apa yang saya ada pada diri saya itu ilmu lah, tak sebanyak tuan yang ada kot. InsyaAllah, alhamdulillah, saya boleh berkongsi sikit-sikit, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, saya daripada Sungai Merab. Tak jauh sangat kan? Kalau ikut highway tak jauh. Daripada Sungai Merab, Desa Putra. Alhamdulillah, pengajian saya daripada Mesir. Bidang saya adalah bidang Usuluddin dan Qanun, bahagian Usuluddin, bahagian degree, masa di Mansurah. Lepas tu Qanun saya ambil perundangan umum, iaitu di, sahabat pernah pergi Mesir tak tahu tempat bergaduhan jizah tu, iaitu di Zamalek. Alhamdulillah, itu bidang saya sebenarnya, Usuluddin dan Syariah. Tapi sebab duduk di Mesir ni, bagi mereka yang rajin mencari sanad-sanad Quran, maka Masya Allah, dia akan dapat. Alhamdulillah, saya suka untuk saya mencari sanad Quran. Dan Alhamdulillah, dia dikatakan banyaklah sanad-sanadnya. Jadi itulah pengusian saya. Saya suka kepada Quran, tetapi ada juga kuliah saya yang saya membawa tafsir seperti Al-Munir, seperti Syama'il Muhammadiyah yang saya dah kuliah subuh. Alhamdulillah.
Tapi Quran yang paling banyak, baik pun berfizikal ataupun beronline. Maksudnya online pun ada juga. Jadi alhamdulillah, saya pernah kerja dengan Masjid Hasanah di Bangi pun lebih kurang 5-6 tahun jugalah untuk situ Quran. Alhamdulillah. Mana insyaAllah lah adalah sedikit. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan tidak boring dan tuan-tuan rasa macam tak jemu, insyaAllah kita buka pengajian di sini pula. InsyaAllah, alhamdulillah. Barakallah. Jadi tuan mengusi dah. Tuan mengusi mana? Orang situ. Ya, ni tim mana tuan mengusi? Tu. Mana satu? Ini. Ini tuan mengusi, baik tuan mengusi, masya-Allah, baik. Jadi berbincangan saya dengan Cik Usman kan. Cik Usman dia datang ke tempat saya mengajar, iaitu di Masjid Batu Tiga. Jadi dia minta saya, alhamdulillah saya bersetuju. Jadi permintaan dia tu saya kena tanya juga tuan-tuan. Jadi saya pun tak tahu keadaan tuan-tuan macam mana di segi pada Quran. Tapi Cik Usman kata dia nak pada asas. Boleh, tak ada masalah, pada asas. Kita bukan dia belajar seperti budak-budak, tak. Maksudnya asas kita itulah yang utama. Bukan asas yang seperti budak-budak nak belajar. Saya tak ajar macam tu, insya-Allah. Apa yang ada, insya-Allah, mungkin berlainan dan tuan-tuan jangan cari pada YouTube, tak jumpa, insya-Allah. Saya akan ajar tuan-tuan. Betul. Saya tak ajar lagu, tetapi tersendiri dia dapat lagu, insya-Allah. Begitu. Jadi Cik Usman kata kita mula pada awal. Jadi bukunya belum sampai lagi. Tak apa, tak ada masalah. Jadi alhamdulillah, apa yang kita nak sembang hari ini iaitu berkaitan dengan Quran. Jadi Al-Quran adalah perkara yang tidak diwajib di segi bacaan, tetapi dikehendak oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap ummah yang Allah Taala turunkan nabi, dan diturunkan nabi kepada kita sebagai utusan. Dan Quran ni, setiap nabi ni maksudnya ada suhuf dia lah. Tetapi nabi kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diturunkan Quran. Dan Quran adalah perkara yang menjadi perkara yang meluaskan setiap amalan-amalan harian. Tetapi Quran, kelebihan dia adalah lebih daripada suhuf lain ataupun kitab samawi lain, adalah dia adalah setiap huruf tu dia adalah dia adalah tilawah, dia adalah pahala. Itu Quran. Dia tak sama dengan Taurat, dia tak sama dengan Injil. Jadi setiap sebutan huruf maka itu dah jadi pahala. Itulah sebenarnya tidak ada wajib bagi kita kalau kita tak nak belajar, tak masalah. Tetapi kita sangat rugi, sangat rugi. Sangat-sangat rugi. Sebab tu Quran, kalau kita tak belajar, kita kata, kalau kita kata saya tak nak belajar, tidak ada masalah. Tetapi bermasalah pada bacaan solat kita, pada bacaan doa kita, pada masalah pada bacaan bacaan yang boleh dikatakan kalau bahasa Arab, maksudnya kalau kita tak tahu di segi bahasa Al-Quran ataupun di segi susunan Al-Quran, kita tak akan dapat yang dikatakan cemerlang. Sebab apa? Di dalam huruf Al-Quran ada banyak ilmu-ilmu yang mesti kita kena tahu. Kalau saya sebut seperti mana permulaan dengan kita mengetahui dengan asal hurufnya, dan seterusnya kepada perletakan keluarnya huruf tersebut, yang terbahagi pula kepada beberapa tempat yang ada dalam mulut kita, dan yang dikatakan berada di hidung, berada di lidah, yang berada di bibir, yang berada di halkum. Dan dalam Quran juga adalah
membunyikan setiap huruf itu dengan ada nada yang tersendiri, seperti nada yang tahan, nada yang terlepas nafas, nada yang dikatakan pangkal yang mesti terangkat, dan bila dikatakan lidah kita apabila kita sebut ada huruf yang mesti terangkat. Itu huruf Al-Quran, dan huruf itulah dia akan datang kepada kita syafaatan. Ulama mengatakan huruf Al-Quran huruf, bukan dikatakan ayat, bukan dikatakan kalimah, dan dikatakan huruf yang mendatangkan kepada kita untuk mensyafaat kita ke dalam barzakh nanti. Itu Quran. Sebab tu saya kata tak ada wajib pun, tetapi dari segi Allah SWT berkehendak untuk kita baca. Sebab apa? Sebab sangat dari segi kita kata dia sangat bagus, ataupun sangat beruntung bagi mereka-mereka yang membaca dan pandai baca. Selain daripada Allah SWT itu memberikan di dunia lagi, iaitu kebaikan. Dengan satu huruf Allah Ta'ala memberikan 10. Ada satu hasanah daripada 10 amsalihah, iaitu 10 kelebih 10 pahala. Daripada satu kebaikan Allah Ta'ala pecahkan 10. Jadi 10 tu tidak ada berubah daripada zaman yang Allah Ta'ala sebut sampai sekarang. 10 tu. Kalau kita kata ikut dunia sekarang, kalau kita ikut mata wang ke semua berubah. Ada nilai susut, ada nilai rendahnya, tapi di 10 di sisi Allah SWT tidak. Sebab itulah Quran ini adalah dikatakan tilawah yang dapat pahala, dan setiap pahala yang kita dapat itu mesti duduk di syurga. Begitu. Baik. Kalaulah kita kata kita nak sebut pasal apa dia Quran, mana di dalam Al-Quran ada beberapa ada beberapa susunan dia. Yang pertama yang mesti kita kena tahu iaitu asal huruf. Asal huruf. Ini kaedah. Dia bukan yang menyusahkan, tapi kaedah adalah menjadikan satu benda yang kita boleh lari daripada syak. Bila kita baca ni kita tak tanya dan kita rasa je betul tak betul. Itu. Sebenarnya itu kaedah. Jadi kaedah ni penting sangat-sangat. Kalaulah saya tanya tuan-tuan dan ada di sini, saya nak tanya satu je. Asal huruf daripada huruf ba. Mana kita tahu tak huruf ba, asal hurufnya ada berapa? Kalau kita tanyalah, ini kaedah. Mesti kena tahulah. Sebab Quran tu adalah hak kita dan diturun kepada Nabi kita yang kita cinta kepada Nabi, tapi tak mengetahui berkaitan dengan Quran. Kita tahu selawat tetapi tak tahu Quran. Tahu Quran baca tetapi kaedah tak tahu. Saya tanya, kalaulah kita kata huruf ba ada berapa namanya dan asal dia tu macam mana? Sebab apa yang kita tanya asal dia? Jadi kalaulah kita kata tak tahu asal, macam mana kita nak baca bunyi ba? Tuan-tuan buka mata, tuan-tuan dah tahu bunyi ba, tetapi asal dia, asal usul dia daripada mana? Daripada mana? Macam sebab apa kita baca ba? Sebab apa kita baca ta? Sebab apa kita baca sa? Sebab apa kita baca ja ataupun jim? Sebab apa? Mesti kena ada asal dia. Jadi kalau tidak ada asalnya, Encik Usman baca cara dia. Huruf ba dia tak, tak boleh. Saya baca macam ni. Tuan-tuan yang lain baca macam lain pula. Kalau tidak ada asal dia. Baik. Itu kena tahu asal huruf. Itu kita akan belajar nanti insya-Allah. Dan ada buku kita insya-Allah. Baik, kalau kita tanya, apakah kegunaan pada baris? Kita tanya mudah-mudah. Ni sembang ni. Apakah kegunaan pada baris? Tuan-tuan, baris atas itu guna dia apa? Guna bunyikan huruf. Seperti kita kata ba, seperti kata ta. Baik. Baris bawah bunyi dia B, betul kan? Kalau baris depan kita bunyikan bu. Tetapi apabila kita baca, apa yang kita mesti beramal pada baris tersebut? Kita tahu tak kita nak beramal pun dengan baris tersebut? Kena ada amalan ke dengan baris? Ada. Baik, kalau kita kata amalan baris atas, amalan dia baris atas apa dia? Iaitu awal pada kita sebut A. Apa dia? Alif. Baik, kalau baris bawah
Tu amalan dia. Sebab tu kalau kita baca, kita bunyi ba. Dia bukan bunyi ba. Tidak ada sempadan. Itu tak betul. Sebab tu dalam Quran dia kena bunyi ba. Kena ada sempadan, dia adalah baris tersebut. Iaitu baris adalah A. Baris tu daripada A. A daripada apa? Alif. Alif tu daripada baris atas. Itu alif. Jadi kita kena beramal dengan A. Jadi A, ba, ta, sa. Ini penting. Kalau tak pandai yang ni, baca Quran tak sedap. Percayalah. Dia tak jadi sedap. Kalau kita kata zaman dahulu kita belajar qiraat a, ba, ta, ba, apa ni? Ba, bi, bu, a, i, u. Itulah menjadikan kita masuk dalam Quran, kita baca, mana kita bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca. Dia tak jadi. Setiap huruf yang kita sebut ada baris itu, dia tak bunyi Alhamdulillah. Dia tak bunyi tegas. Sebab apa? Kita tak tahu beramal dengan baris tersebut. Baik, baris bawah kita beramal dengan apa? Ada ya. Iaitu bunyi je nah. Kalau baris bawah, baris bawah B. B je nak? B. Betul kan? Bunyi B kan? Baik. Kalau kita kata bunyi B, baik, B dia tu ada sempadan dia adalah ya. Mana jangan lari daripada sempadan yang bunyi satu harakat yang dikatakan B. B. Baik, kalau kita kata kalau papan dia papan. Mau main papan. Kita cuba tulis. Baik. Kalau kita kata huruf ba berbaris bawah bertemu dengan ma, jadi kita baca bunyinya nak? B. Bima. Baik. Kalau kita baca dengan tidak beramal dengan baris, baca bunyinya nak? Bima. Betul kan? Bima. Betul kan? Bunyinya tu. Baik, kita beramal dengan baris bunyinya nak? Bima. Bima. Itu maksudnya pada baris. Nanti kita cuba contoh. Oh, besarnya. Baik. Ingatkan kecil. Besar. Baik. Dan baris depan beramal dengan apa? Beramal dengan waw. Iaitu bunyinya bu. Bu saja. Bu saja. Baik. Mana sini apa? Tapi tu kena kamera. Bu, bu. Baik. Allah, bismillah. Lembek dah ni. Baik, kita tengoklah. Bismillah. Kuliah subuh jadi pengajian ni. Tengok baris atas. Masa baris Innalillah. Baris atas. Tak ada ni. Tak makan. Tak makan. Baik. Tak apa, cari dulu. Kalau tak apa mana. Jadi kalau tuan-tuan baca, misal tuan-tuan kita kata kita cuba buka di dalam apa dia? Surah Fatihah. Kita kata surah Fatihah. Kita sebenarnya nak betul surah Fatihah. Memang saya mula-mula mengajar, saya akan betulkan apa dia? Berkaitan dengan rukun qauli lah. Rukun qauli. Boleh ikut no? Insya-Allah. Baik, kita kata huruf A ni. Huruf A ni huruf alif, kita kata alif. Tetapi permulaan yang kita kena ambil daripada permulaan awal, iaitu A. Kalau kita kata bahasa Melayu, A lah. Baik, kalau buat ya, maka permulaan kita kena ambil adalah I. Di sini. Baik, kalau waw, ini mesti kena beramal ni. Waw kena awal daripada, iaitu U, kita kata. Baik, kita cuba. Kalau kita kata alif ni umpama seperti baris atas, dan ya umpama seperti baris bawah dan baris depan. Kalau tak betul baris ni daripada awal, memang tak akan betul bacaan kita. Sebab baris ni dia tak memberikan, kalau kita baca, kita betulkan baris, dia tak jadi bacaan kita sumbang. Dia tak sumbang. Baik. Seperti kita kata huruf ba. Kita kata ba, ambil ba. Ba kita ba berbaris atas. Jadi di sini mesti kena ada A.
Jangan ukur dengan bahasa Melayu kita, dengan bahasa Melayu Malaysia. Kita kena ukur dengan bahasa Al-Quran. Baik, sebab tu kita baca bunyi ba. Panjang macam mana kalau panjang? Sama juga kena bunyi kalau ikut harakatnya, kalau tepat harakat. Maka jangan menjadikan hilangkan a tersebut. Sebab tu kita kata ba, kalau kita baca ba, hilang. Dia akan hilang ni. Apabila kita baca bunyi ba, dia hilang. Jadi cara kita membaca adalah kita menekankan setiap huruf tu, setiap A ni, setiap harakat ni tekan. Seperti mana? Ba minal amba. Tu gitu. Dia bunyi gitu. Bukan minal amba. Dia akan jadi rusak bacaan. Mana tidak dikatakan bacaan yang sempurna. Baik, kalau kita kata B yang berbaris bawah. Baik, di sini ada ya. Mana kita baca bunyi? B. Tak ada panjang, itu je. B. Kalau kita baca bunyi macam mana? Bima. Kita kata tadi, kita contoh tadi dengan Bima. Baik, kita baca macam mana ni kalau Bima ni? B, kita kata B. Macam mana ni? Bima unzila. Bukan kita baca dengan Bima, itu tak betul. Ini cara kita belajar ni. Makna itu yang saya akan belajar dan saya ajar mana-mana tempat pun gitu. Mana tak ada, saya kata dah tak ada dalam YouTube. Dan kalau huruf ba berdepan, maka akhirnya ada wow. Jadi kita bunyi macam mana? Bu. Baik. Kalau kita ambil contoh dia, bu dan du dalam surah Fatihah. Macam mana kita baca bunyi? Iyyaka na'budu. Bu bunyi waw. Dan du bunyi waw. Iyyaka na'budu wa. Kalau kita baca tak bunyi waw, tak bunyi tegas kepada waw, ataupun kita tak tekan, dia akan bunyi macam mana? Iyyaka na'budu wa iyya. Jadi cacat. Kita tekan Iyyaka na'budu wa. Dia faham tak tu? Ini berkaitan dengan perkara yang kedua daripada yang pertama, iaitu asal huruf, yang kita akan belajar insya-Allah. Kita akan belajar asal huruf. Ini pun kita akan ajar asal hurufnya. Asal hurufnya ada berapa? Ada nama, ada dua nama, ada tiga nama, ada satu nama, ada nama ni insya-Allah. Baik, ini perkara yang kedua yang kita akan ajar. Baik, perkara yang ketiga, ini sebagai kita sebut awal-awal. Baik, perkara yang ketiga, kena pegang atas, yang terbalik. Baik, perkara yang kedua tadi adalah baris. Baris bawah, baris depan. Baris atas seperti kegunaan sama dengan alif dan bunyi A. Saya tak suka kalau ambil bahasa Melayu. Sebab apa? Kita nak menjadikan jadi bahasa Melayu. Sebenarnya bahasa Arab dan Al-Quran dia asing, dia tak sama di segi nada dia. Baik, tak apalah kita kata A, kita kata I, kita kata you. Baik. Perkara yang kedua, yang ketiga yang kita perlu belajar, iaitu huruf 29. Dia ada di sini dua bahagian bacaan, iaitu yang pertama yang bunyi A, yang keduanya yang bunyi O. Perasan tak kita baca alif bata tu? Kita kata a ba ta sa. Dia ada bunyi A seperti A, seperti ba, A. Tetapi ada yang huruf yang di dalam 29 huruf ni yang bunyi O. Cuba cari tengok, ada tak huruf O yang berbaris atas? Kho. Satu. Kita ambil yang ada O. Kho. Jadi kho yang kita sebut ni,
itulah yang dikehendaki oleh sebutan. Baik, seterusnya. Seterusnya apa dia? So. Seterusnya? Bo. Seterusnya? To. Seterusnya? Wo. Seterusnya? Enggak. Itu dia. Ko. Ro dulu. Ro. Dan? Ko. Dan awalnya adalah ro. Ro tak sebut. Jadi 8 huruf ni adalah huruf O pada baris atas sahaja, bukan pada bawah. Jadi kalau yang selain daripada huruf 8 ni, semua akan bunyi A. Apa yang kita nak bezanya? Ada beza. Kalau huruf A ni, kalau di dalam sifat dia tidak termasuk di dalam perbuatan yang ada tambahan, iaitu pangkal lidah terangkat. Pangkal ni kita mesti kena angkat daripada bawah naik ke atas. Maksudnya kalau kita kata kho, mesti kita kena angkat lebih. Kho, angkat. Tapi kalau kita kata huruf A, tidak. Ba, ta, sa, tidak angkat. Tetapi kalau huruf yang yang penting-penting ni, maksudnya kalau dalam sifat kita akan belajar nanti, yang ini dia kena buat lebih. Kena buat. Yang ni kena tambahan buatnya, iaitu kena angkat semua yang ada di sini. Angkat naik ke atas. Seperti kita kata kho. Seperti kita kata so. Angkat tak so? Angkat. Kita kata bo. Angkat tak? Angkat. Kita kata to. Angkat tak? Angkat. Kalau kita kata bo, wo. Angkat. Kalau ro, kalau tak angkat tak jadi. Dia akan jadi ra. Mana kita angkat? Bunyi ro. Kalau huruf qaf, ko. Ini dah beza di antaranya. Kita kena tahu ni. Nak kena tahu 29 ni yang ada baca A dan baca O. Yang baca O satu ni dikecualikan. Dia masuk dalam kategori yang tidak sama sifat dengan yang 7. Sebab ro ni adalah huruf yang tidak terangkat pangkal, ataupun kita tak kena buat lebih. Hanya kita angkat hujung lidah saja, ro. Dan dia ada sifat dia ada sifat yang tersendiri, seperti tebal dia dan nipis dia, begitu. Baik, kalau 7 ni nama dia saya sebutlah noh. Tuan-tuan mungkin belajar. Ia ada isti'la. Ini kita akan belajar ni. Jangan risau, insya-Allah saya akan belajar semua. Ini sebagai cerita yang kita nak susunan ni kita belajar. Ia ada isti'la, dia ada itbaq. Baik, kalau kita kata isti'la ni adalah pangkal lidah terangkat. Ni pangkal lidah ni. Pangkal lidah terangkat. Saya tulis macam tu lah. Yang ini lidah pertengahan ni, lidah kita. Maksudnya lidah tengah-tengah ni, ini lidah kita ni. Ni lidah kita. Tengah-tengah ni terangkat naik mencari langit ataupun menutupi langit. Yang ini dinamakan itbaq. Jadi yang berlakunya pada 1, 2, 3, 4. Jadi yang 7 ni huruf isti'la semua. Huruf mesti kena angkat. Tetapi yang untuk lidah naik saja, iaitu untuk so. Kalau tak naik lidah kita tak naik pertengahan, maksudnya kita tak sempurna. Mana kita kata so, angkat lidah, kita rasa tengah-tengah lidah tu naik atas. Dan kita kata bo. Dan kita kata to. Dan kita kata wo. Baik, tidak pada kha adalah isti'la saja, iaitu kita rasa di sini saja. Kha. Baik, kita rasa ghin, kita kata ro. Dan kita kata qa rasa sini. Dia tak naik. Jadi 7 huruf ni dia ada terangkat pangkal lidah sekali dengan lidah naik menutup langit, iaitu 1, 2, 3, 4. Dan yang khusus kepada naik pangkal lidah sahaja, iaitu 1, 2, 3. Ini kita akan belajar, insya-Allah. Itu adalah perkara yang ketiga. Boleh? Perkara yang keempat. Perkara yang keempat yang kita nak kena belajar, iaitu hampir bunyi. Ini hampir bunyi.
Cuba cari hampir bunyi huruf. Hampir bunyi. Tuan-tuan tahulah. Kalau hampir bunyi macam mana? Hampir bunyi. Hamzah. Hamzah dengan Ain. Qaf dengan Kaf. Ha dengan Ha. Apa lagi? Di sisi baris atas, Dad dengan Da. Baris atas saja. Ini khusus baris atas saja. Ada jadi juga baris bawah pun. Baris atas, baris bawah pun jadi juga. Tapi kalau kita kata Bo, ada khusus kepada baris bawah dengan baris depan. Sorry. Baris atas tidak ada. Baik. Kalau kita kata Di, huruf Da, Di juga. Ini hampir. Baik. Macam mana? Boleh nak? Baik. Baik, kita kata huruf hampir lagi. Cuba tuan-tuan tu cari kat saya. Apa lagi? Huruf hampir. Za dengan Zai ataupun Zo maksud sekali. Baik, huruf Sin dengan huruf Sad ataupun Tha. Ada juga boleh jadilah. Boleh jadi, tapi ataupun ni boleh jadi. Baik, huruf Shin dengan huruf huruf Shin tak ada jadi. Huruf Shin dia ada juga yang menjadikan sama dengan Tha. Tha dengan Sha tu. Sha Tha. Mungkin tak jadi. Ada lagi? Cuba cari tuan-tuan. Cuba. Lagi? Huruf apa lagi yang hampir? Cuba kita kata huruf Ba ada tak hampir? Tak ada. Huruf Ta ada To. Ta dengan To. Huruf Tha saya sebut tadi Ta. Mungkin duduk di dalam nombor 3. Baik. Huruf Jim ada tak yang hampir? Huruf Ha ada, saya sebut. Huruf Kha tidak ada. Huruf Za dengan Za dengan Dha. Baik, huruf Ra tidak ada hampir. Huruf Zai, huruf Zai sini. Dan Sin ada dengan Sad. Shin, Sha. Ada tak hampir? Tidak. Sad ada. Dad dengan Dal. Ta dengan Ta. Dha dengan mungkin Za. Di sinilah 3 ni. 3 ni. Baik. Dha dengan Za. Dan apa dia? Ghain ada? Ada. Ghain ni ada. Iaitu ada di kalangan kadang-kadang yang menjadinya ghain dengan Ra. Ghain dengan Ra jadi. Ghairil maghdu ataupun ghairil maghdu ada yang tak boleh. Ada. Tapi tak ramai. Betul tak? Ada yang bunyi ghairil maghdu, anak bunyi Ra. Ada yang bunyi, tapi kita tak ada kot insya-Allah sini. Bagus-bagus semua ni. Baik. Ghain, huruf Qaf dengan Kaf. Huruf Lam, La. Huruf Mim, huruf Nun tidak ada. Huruf Ha dengan Ha. Baik. Ini contoh dia yang dikatakan huruf hampir bunyi. Kita baca dalam surah Fatihah. Berlakunya pertama ayat yang kedua iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah jadi Hamzah. Hai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru dijadikan Ain. Itu hampir. Baik. Dalam surah Fatihah juga iaitu Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita bunyi mustaqim huruf Kaf. Kalau kita bunyi huruf Qaf qi mustaqim. Sikit saja. Tetapi berubah maknanya. Baik. Kalau huruf Ha alhamdu dah. Beza di sini. Baik.
Kita kata ihdinas di dalam bacaan kita alhamdulillah itu ada yang membunyikan huruf ha menjadikan huruf ha, iaitu alhamdulillahi rabbil ada. Itu adalah perkara yang kita nak kena tahu pada nombor 4, iaitu hampir bunyi. Dan huruf dad, ghairil maghdubi alai, ghairil maghdu tu sama dah, ghairil maghdu dah jadi dal, maghdu jadi dal. Waladda pula, waladda, waladda ni tak jadi sangat mungkin, tapi ada yang bunyi waladda, waladda. Tapi maghdu tu jadi, kita kata maghdun jadi maghdu tu jadi maghdu ni jadi dal. Ghairil maghdubi alaihim, sikit ya, maghdubi dengan maghdubi, sikit jadi tu. Ni huruf dal salah. Waladh saya tak jadi. Dan kalau huruf dad ni kebanyakan kalau ada fi dhalalim mubin, kita kata fi dhalal, fil ard, fil ard, kita kata fil ard, kita kata dalam Quran fil ard. Baik, kita berhentinya mana ni? Kalau kita berhenti di dal, salah. Fil ard, fil ard. Ada yang berhenti dengan dal, salah nak? Itu ini berkaitan dengan hampir bunyi yang kita nak kena belajar nanti insya-Allah. Cuba terbaiklah. Baik. Dan seterusnya ada lagi. Seterusnya iaitu nombor 5. Nombor 5, baik. Nombor 1 apa dia asal huruf, nombor 2 adalah baris, nombor 3 adalah huruf yang bunyi dua apa daripada atas bunyi 2, dan yang keempat adalah hampir bunyi. Yang kelima iaitu berkaitan dengan sifat lah. Masuk sifat lah. Sifat lah. Jadi sifat ni dia ada apa? Sifat apa? Banyak tuan-tuan sifat ni. Dia ada sifat berlawanan, berlawanan baik itulah. Dan dia ada satu lagi sifat tunggal. Sifat tunggal. Apa faedah kita belajar sifat ni? Ini sangat wajib. Ini adalah asal. Kalau kita tak belajar, mana kita akan baca di dalam dosa. Sifat ni yang kita duk belajar, yang kita tekan tajwid-tajwidnya, yang selalunya izhar. Ini makruh saja yang salahnya. Izhar halqi, ikhfa, apa dia idgham, apa dia idgham bi ma'al ghunah bila ghunah, ataupun idgham banyak du idgham, dan iklab kita kata. Dan apa dia lagi? Itulah. Yang ini ni makruh. Di dalam pendapat ulama kebanyakan dia katakan kalau ada kesalahan makruh, tetapi pada sifat bacaan Allah Ta'ala kata baca yang di Al-Quran itu laknat, iaitu bagi mereka yang membaca tidak betul sebutan huruf. Jadi sebutan huruf ni dia ada, kalau sifat berlawanan dia ada ke kategori pertama nafas. Jadi nafas ada berlawanannya, iaitu tahan, lepas. Yang kedua suara. Dia ada dua kategori. Di sini ada dua kategori, tapi pertengahan ada, iaitu suara tahan, suara pertengahan, dan suara lepas. Baik, yang ketiga, iaitu kategori pangkal lidah ni, yang huruf ni, huruf pangkal lidah ni. Pangkal lidah iaitu dia ada dua, terangkat dan tidak terangkat. Jadi kalau huruf yang tidak terangkat adalah huruf A, yang bunyi A, dia tak terangkat. Baik, kalau yang keempat iaitu lidah naik tutup langit. Saya tulis macam ni lah. Senanglah. Ya, dua kategori juga perlawanannya. Dia ada naik tutup langit, naik tutup, dan tidak naik tutup langit. Dan yang kelima adalah berkaitan dengan sebutan. Sebutan susah dan senang. Ini susah ataupun
senang. Sampai ke bawah lah. Ini adalah sifat perlawanan. Kalau bahasa Arab dia panggil apa ni? Kalau nama yang pertama adalah hamas dengan jahar, dalam kategori nafas. Kalau yang kedua, kalau bahasa Arab panggil apa ni? Suara ni syiddah, tawassud dan rakhawah. Ini kena belajar ni. Senyap semua ni. Ini senyap semua. Senyap semua ni kena belajar. Baik, kalau boleh jawab tu, saya rasa boleh dah tu. Nombor 3. Pangkal lidah nama dia apa? Isti'la, istifal. Dan nombor 4, jangan jemu lah. Kalau dengar tu jangan jemu. Buat tak tahu je. Kalau jemu masa awal-awal ni memang tak ada belajar. Dia sebenarnya apabila kita belajar nanti, dia akan jadi tenang, dia akan dia tahu. Semua dia macam tu. Semua kategori yang saya duk mengajar tu mula-mula tu serabut lah ustaz. Mula-mula tu. Tapi lama-lama, apabila saya tegur pun, saya suruh dia baca pun dan saya tegur pun, dia tak ada masalah. Sebab apa? Ilmu dah ada. Dia tak lari lah. Ni dah lari. Lari tu sebab apa? Dia tak ada ilmu seperti ini lah. Baik. Kita kata nombor 4. Nombor 4 dia ada itbaq dengan infitah. Baik, kalau sebutan ni dia ada ismat dengan izlab. Baik, kalau sifat tunggal, sifat tunggal pula. Sifat tunggal ni adalah dia ada semua, ada ulama mengatakan ada 8. Tapi ada setengah ulama dalam bukunya meletakkan 7. Dia ada apa dia? Kalau sifat peribadi, orang panggil sifat tunggal ni sifat yang kepribadian yang ada pada huruf tersebut. Jadi tak ada pada huruf lain. Seperti berdesir, safir, yang bunyi tu. Yang berdesir ni ada ulama mengatakan bunyi seperti belalang, bunyi seperti angsa, bunyi sudah sungguh. Bunyi seperti apa dia? Belalang, angsa, lebah. Itu berdesir, panggil berdesir. Jadi sifat tunggal ni, saya padam dulu, saya nak tulis sifat tunggal. Tak ada tempat. Ini sebagai pengenalan yang kita akan belajar. InsyaAllah saya akan ajar tuan-tuan, insyaAllah. Jangan risau. Dan jangan risau, guru tak cengeng pun. InsyaAllah guru jangan, tak ada. Jengkah tak ada. InsyaAllah jangan risau. Baik. Yang pertamanya adalah safir. Ini masuk di dalam apa? Sifat tunggal. Safir. Safir ni apa dia? Berdesir. Panggil bahasa Arab, safir tulis safir. Ataupun berdesir. Wajib ke tuan-tuan ni? Wajib kena tahu. Tak tahu tak boleh. Ini memang asal daripada Allah SWT. Panggil sifat asal, sifat asli ataupun lazimah. Yang pertama safir iaitu huruf seperti huruf sin, huruf zai, huruf sad. Ini berdesir ni. Mula-mula ada berdesirnya. Sa, za, so. Berdesir mula-mula. Ini belalang, ini lebah, ya ini angsa. Saya yang kata ke? Tidak. Dalam buku besar tu, dalam buku tajwid yang besar, inilah yang ulama bagi tafsiran kepada setiap huruf berdesir. Bukan saya yang kata bukan saya yang kata. Saya tak pandai pun. Baik, yang kedua adalah qalqalah. Kita tahu ni qalqalah kan? Qalqalah ni lantunan ataupun memantul pada huruf. Baju dah kotor. Ini istilah saya. Ataupun kutubun jadun. Tapi saya tak baju dah kotor. Baju dah kotor. Mudah ingat tak? Baju dah kotor. Mudah ingat. Baik. Jadi dia ada lantunannya berlaku kepada akhir pada huruf qalqalah. Syarat dia adalah sukun. Kata sukun tadi. Baik, qalqalah ni maksudnya apa yang dimaksud dengan qalqalah? Allah Ta'ala berkehendak untuk kita menggunakan makhraj seperti ba, bunyikan sekali lagi. Ba. Cara baca dia tu ada banyak ulama yang pun dapat baca hampiran ba, be, bu, macam-macam ada. Itu kita belajar nanti insya-Allah. Itu ada pendapat. Jadi dia nak
Dia nak kita bunyikan lebihan daripada pada makhraj ba, aj. Mana itu dia kena. Baik, itu nama dia qalah. Yang ketiga iaitu lin. Apa dia lin? Lembut. Lembut, siapa yang lembut? Saya nak tanya ni, ada yang silap faham? Lembut tu lembut kita kan lembut apa? Lembut pada sifat. Jangan lembut kita. Kalau lembut pada kita tu Haji lembut cara dia. Saya lembut cara saya. Dia tak boleh ikut lembut cara kita. Dia kena ikut lembut cara sifat yang ada di sini. Iaitu kalau kita kata huruf waw, lembut cara waw. Iaitu waw, kalau saya kata sifat dia adalah jahrun. Dia adalah rakhawah. Dia adalah istifal. Dia adalah infitah. Dan dia adalah ismat. Maka ikut itu. Waw. Dan dia adalah lin, huruf lin. Jadi lembut di mana? Permulaan sebut seperti yaw, seperti qau. Ni permulaan ni. Seperti kita punya jana yaumiddin ataupun qaumun ataupun yaumun. Itu lembutnya. Lembut ni bersandar kepada sifat. Baik. Dan satu lagi adalah huruf ya. Dan surah Fatihah banyak surah Fatihah ada beberapa tempat. Alaihim ghairil ya tu waw dah. Ya tu. Itu adalah masuk di dalam lin. Alai, mana bunyinya? Alai lai, iaitu permulaan ya. Bunyi macam mana? Laihim, itu lin. Ghairil, itu adalah lin. Itu cara dia. Baik. Nombor 4 nombor 4 iaitu berkaitan dengan, pernah dengar tak ni? Inhiraf. Ini perkara yang tak nampak dan wajib, tak, bukan sunat, tak, bukan makruh, salahnya haram kalau kita baca Al-Quran lanat. Inhiraf ni apa dia? Melencong. Bunyi dah tu belakang tu. Bagus tu. Ada tu. Melencong. Apa dia melencong? Melencong ni maksudnya gerak hujung. Selepas daripada kita sebut huruf tersebut, gerak hujung lidah kita gerak. Gerak sambung dengan makhraj yang selepasnya. Seperti kita kata pada ra dan kepada lam. Baik ra yang sabdu ataupun ra yang sukun, lam yang sabdu dan ra yang sukun. Maka berlakunya ada di sini hujung ni. Rasa tak kita baca bismillah? Bismillah banyak, bismillah ada. Kalau bismillah bismillah mil ada dah sini. Milah nak masuk kepada Allah tu, dia ada mil. Dia ada dah lam mati dan ada inhiraf. Dan kita kata hir, huruf ha bertemu dengan ra. Ra sabdu ada dah ra yang hujung ra sabdu tu dia ada hidup semula ra, hirra. Dan nir rahim sama juga. Nir dengan ra bersama ra tu. Dah hujung ra kepada huruf ha. Bacanya nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu hujung tu. Hujung ra tu, orang panggil melencong. Nirrahim. Itu panggil inhiraf. Tak nampak tetapi kena betul. Dia adalah inhiraf ataupun melencong. Nampak tak? Kita baca. Bismillah tu. Nak kelar tu, itu adalah inhiraf. Dan millahir ada. Kalau bunyi putus, bismillahirrahmanirrahim, itu tidak ada inhiraf. Nanti kita akan belajar insya-Allah nah. Baik, yang nombor 5. Nombor 5 atas, petang pula nombor 5 di sini. Nombor 5 atas. Nombor 5 inhiraf dan takrir.
Apa takrir? Getaran pada huruf ra. Tu. Tapi ulama mengatakan apabila dalam bacaan takrir hanya muncul sedikit. Kalau muncul banyak, dia akan jadi aib. Dia aib lah. Baik, kita akan belajar insya-Allah. Nombor 6 iaitu tafashi. Pukul apa ni? Habis pukul apa? Pukul 7.30. Pukul apa? Pukul 8. Pukul 8 pun boleh, tak masalah ni. Boleh insya-Allah, tak apa. Baik, tafashi. Baik, tafashi. Tafashi pada tafashi berlaku pada hamburan angin yang kuat, iaitu satu huruf saja yang ada pada 29, iaitu huruf sh. Huruf halau ayam apa panggil? Huruf sh. Shin, huruf shin. Tafashi ni adalah kena bunyi wasyamsi wadduha, wash. Itu adalah tafashi. Ini dinamakan yang ada pada shin, huruf shin. Dan yang ketujuh adalah istitalah. Aduh, hai. Nama terus no. Nama pun dah bunyi macam tak jadi dah ni. Istitalah. Istitalah maksudnya pada huruf dad. Jadi macam mana? Istitalah ni berlaku pada tepi geraham. Ni geraham mulut kita dengan tepi lidah. Ni geraham tepi ni, mana tepi geraham ni? Baik, kita pilih yang mana satu. Tapi tepi lidah kita yang panjang ini, dia bersentuh dengan ke tepi geraham yang atas, iaitu kiri atau kanan. Bo fil ard. Mana bila kita berhenti ard, dia lidah kita dengan tepi itu sambung penuh. Maksudnya tepi sampai kepada hujung gigi tu. Dan hujung lidah kita mesti duduk di atas. Fil ard turudat. Mana itu dinamakan istitalah. Maksudnya istitalah maksudnya panjang tepi lidah bersentuhan dengan gigi geraham atas, kiri ataupun kanan. Itulah cerita dia berkaitan dengan sifat yang mesti kita kena baca. Baik. Apabila nombor 5 dah siap, maka jadilah baca dia, baca Quran. Nombor 5 dah siap lah. Mana yang kita tunggu-tunggu adalah kita nak baca. Nama dia apa? Ini kaedah saya Ini kaedah saya. Kalau tuan rasa ada kaedah macam ni, mana mungkin satu guru pun. Tapi kalau tak ada, mungkin tak ada tu. Guru tu yalah. Saya dapat di Mesir, iaitu nama dia keratan ataupun sempadan. Apa pula no? Baik. Saya tukar pen lah. Pen ni okey. Baik. Keratan iaitu nombor apa ni? Nombor apa ni? Nombor 6. Nombor 6 iaitu keratan. Keratan iaitu huruf ba, bismillah bis dengan sin, sekerat. Siapa yang tak pandai Quran pun boleh belajar ni. Siapa yang tak pandai Quran berdatanglah. InsyaAllah boleh belajar. Sebab ini adalah cara membaca bagi yang mantap dah. Untuk kita, bagi yang mantap, lagi mantap untuk kita letak untuk menegurkan sifat. Bagi yang tak pandai, boleh dengan kita kata bis, mim dengan lam, keratan. Baca macam mana? Mil. Dan kalimah lam dua harakat, kerat. Dan huruf ha bersambung dengan ra. Hir ra. Nanti saya akan sebut kenapa saya tulis macam ni, insya-Allah. Dan hidup balik ra dengan ha. Dan hidup pada mim dengan mim ma ada dua harakat. Dan nun bertemu dengan ra mati. Dan dia ra hidup semula. Dan ha dengan ya dan mim sukun. Arid sukun. Baik. Note di sini untuk kita pengetahuan,
setiap huruf yang sabdu, seperti lam, seperti ra, yang sabdu ini sebagai kita kena tahu lah. Balik-balik pun dah tahu lah. Baik, lam kalau sabdu mesti lam mati dan hidup semula lam. Kalau ra mati dan hidup semula ra. Jadi hidup ni maksudnya kalau sabdu ra atas, kalau kalimah la atas. Baik. Inilah kaedah yang kita mengenali berkaitan dengan apa dia ra sabdu ataupun huruf sabdu, mana-mana huruf sabdu mana dia akan pecah menjadi dua. Baik, kalau kita baca mesti kena bunyi yang mati. Kalau tak bunyi salah. Jangan baca. Teruskanlah. Bismillah. La jangan masuk ha. Dia tak berkaitan lagi. La saja. Ini cara kita nak kita belajar nanti. Bismillahir. Bunyi ra mati tu. Dan duduk semula. Rah. Dan panjangan. Lepas tu nun dengan ra pula. Nir. Lepas tu ra. Bukan rahim. Ra dulu. Tak campur dengan ha. Dan hi tak campur dengan mim. Hi dengan ya. Nir-rahim. Baru tutup. Tengok saya baca nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rif disukun ni yang kita ramai di antara, walaupun para imam kita yang ramai, yang salah dia itu dia masuk ya terus pada mim. Him. Sebenarnya dia tidak. Dia kena bagi hak kepada ya. Cukupkan ya ni dengan 2 ataupun 4 dan ataupun 6 harakat baru masuk mim. Jangan kalut nak masuk. Nirrahi baru tutup mim. Itu adalah arid sukun. Cara dia. Sedap tak kita baca macam ni? Lagu tak? Bunyi lagu. Tapi saya tak ajar lagu. Saya ajar cara keratan dan kita akan belajar macam ni. Tengoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil 4 harakat. Itu cara dia. Bunyi lagu? Ya, bunyi lagu lah. Sebab apa? Quran adalah lagu. Kita belajar Quran, kalau kita tidak menguasai yang ada yang atas tadi, maka kita tak boleh baca ni. Salah ba, salah sin, salah mim. Sebab apa? Sifat dia tak cukup. Dan salah baris. Tengok baris yang saya kata tadi, yang pertama tu mesti jangan lari daripada, kalau ba bunyi ya. Bis. Kalau mim bunyi ya. Bukan mil. Mil tu tak nak condong lah. Dia kena bunyi macam mana? Mi bunyi ya. Bunyi ya. Siapa sambungan lam? Bunyi macam mana? Mil. Tu dia. Kalau kita kata la ni tak apa, ini lafzul jalalah, dia ada berubah di segi la dengan Allah. Dia ini khusus kepada lafzul jalalah. Baik, kalau kita kata hi pula bunyi ya. Macam mana? Hir. Hir, jangan hi, jangan ha tu. Mana hir tekan. Tekan ya masuk ra. Hir. Kalau ra bunyi ra. Roh. Kalau ma di sini ma ni Baik, satu ma kalau tidak 2 harakat, kalau kita baca ma, mana kita tekan kepada a. Bunyi macam mana? Ma. Cuba tekan 2 kali. Jangan berubah. Ma. Hari ni dah pandai lah. Hari ni dah pandai, balik pandai. Baik. Kalau kita kata ma, hilang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Habislah. Apabila dia lari tu, dia akan jadi sumbang terus. Sumbang muhram terus. Dari segi bacaan. Dia sumbang dah. Jadi kita kena bunyi macam mana? Ma. Jangan lari. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara dia. Dan kita kata nun ada ya. Macam mana bunyi? Ramai yang baca ner. Ramai yang baca ner. Ner tu dah jadong, dah condong tu. Sebab apa dia tak bagi ya betul-betul? Tak boleh baca ner lah. Kena baca nir. Mulut sikit. Nir. Lepas tu ra. Bunyi jenis ra.
ROA lah. Kata-kata RO lah, ro. Ro tu soalan kita bunyikan hujungnya ada A juga. Ro. Nirro. Nirrohim. Tengok susunan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau lari ya pun sama juga. Dia bunyi macam mana? Nirrahim. Nirrahim. Sebab lari ya. Jangan lari ya, bunyikan macam mana? Hi, tambah 2. Hi, tambah lagi 4. Hi, dan tutup dengan mim. Boleh lagi nak? Boleh faham sana? Boleh. Lepas tu ini kaedah yang ke-6. Apabila kaedah yang ke-6 dah pandai dah, barulah dia akan jadi tertil. Habislah nombor 7. Nombor 7 dah pandai lah. Yang ni dah pandai lah. Ini dah cemerlang. Habis, cukup. Habis dah tu. Itulah kita akan ingat. Yang saya semua tulis tadi, kita akan belajar step by step, insyaAllah. Begitulah. Pada minggu hadapan, insyaAllah. Itulah, cukup dah tu. Baik, saya buka soalan. Kalau ada soalan berkaitan dengan Quran, tanyalah, insyaAllah. Silakan. Ya, silakan. Tak apalah, terus dulu. Hi, ma. Di ma ke di hi? Hi itu maksudnya lidah kita jangan bercerai dengan mana memakhras dia. Ya macam mana? Kita sebut ya. Ya. Tapi dia muncul pada ya ni yang mula-mula tu i. Yang tu kita ambilnya him. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Saya tak ajar lagu saya ajar keratan. Jangan kata ustaz mengajar lagu. Tidak, saya tak ajar lagu. Saya ajar keratan cara membaca. Apabila tuan-tuan dan puan boleh yang ni, lagu otomatik akan dapat. Siapa yang minat lagu? Siapa yang minat lagu boleh. Tetapi syarat kena duduk nombor 7 dulu. Nombor 7 kena belajar 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Sampai 7 baru cemerlang. Sebab itulah apabila kita lari baris, dia tak cukup lah. Kalau kita dah faham, kita dah reti dah makhraj sekalipun, kita faham dah makhraj, kita dah faham sifat, baris jangan lari. Kalau lari, dia akan bunyi tak sedap. Dia akan jadi sumbang terus. Dia tak sebab baris tu adalah memfasihkan Quran tersebut. Maksudnya membunyikan Quran tu. Tu baris. Baris yang penting tak lagi. Yang baris. Baik. Gitu. Dan kita kata baris dia ada, kalau kita baris dia ada, kalau kita baris lah, ada berapa baris? Saya nak tanya tuan-tuan, baik, kongsi pengusian, tak ada nak tunjuk ilmu, tidak. Maksudnya kita baca Quran ni, kita ada berapa baris dalam Quran? 3. Tanwin copy paste. Tanwin tu bukan dia baris asal. Dia asal daripada baris atas juga, tapi dia copy menjadikan tanwin. Sebab apa? Dia letak nun di atas satu tu. Tanwin ni dia ada nun di atas tu. Sikit. Nanti balik lagi duk fikir pula lagi. Balik lagi duk fikir. Apa benda pula ustaz cakap ni? Dia kalau kita tanwin, baik kita bacalah. Kita kata contoh dia. Baca macam mana ni? Baik, kita bacanya. Baca mana? Tak kan? Lepas tu letak tanwin. Jadi apa? Lepas tu apa dia masuk tu? Tan ni jadi apa yang masuk tan? Itu bahasa Melayu lah senang. Allah bahaya sah. Ta. Lepas tu tambah satu lagi baris. Jadi N. Ini saya kata kopi. Ini kopi ni. Baris asal adalah baris atas.
Apabila letakkan tanwin, maka itu adalah nun. Itu nama dia tanwin. Baik, 3. Baik, sabdu masuk sabdu. Sabdu masuk baris tak? Sabdu masuk baris tak? Sabdu. Kalau mati tak ada baris lah. Mati ni kalau istilah kita kata, kalau huruf mati ni, baik, kalau kita faham mati ni, kita faham dah mati kan? Kalau kita mati je nak? Mati ya? Ditanam. Tetapi mati dalam Quran sama juga. Dia akan kembali tempat makhraj dia tu. Dia akan kembali tempat asal dia. Jadi kita asal daripada tanah, kembali kepada tanah. Baik, huruf mati pun asal daripada asal tempat dia. Misalnya asabah di bibir mulut, dia akan kembali kepada bibir mulut. Dia akan kembali kepada bibir mulut. Dia tak pergi ke lain. Kalau kita kata huruf ta, dia akan kembali kepada makhraj ta, hujung lidah kepada sidatan gusi. Baik. Akhilas. Saya nak tanya, bukanlah hari ni. Kita ada lagi. Mana setiap minggu depan kan Berbooking dah kan? Sudah. Baik. Apa saya tanya ni? Sudah. Berkaitan dengan mati kan? Lupa dah. Habis dah. Tu masuk konsentrasi. Habis. Nak tanya benar. Lupa dah lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perkongsian akhir ni ada. Tapi ingat. Nak tanya lah. Tak ingat dah. Apa sabdu? Tak. Sabdu. Mati, sabdu. Kalau sabdu ni, apa dia istilahnya? Bukan nak tanya hak tu sebenarnya, tapi tak apalah, kita ambil yang sabdu. Apa istilah sabdu yang kita faham? Apa maksud yang kita beramal dengan sabdu? Pula ada sabdu. Istilah kita sebut mati, hidup semula. Itu istilah dia. Itu istilah yang kita kena faham. Apabila kita faham, kita baca pun kita faham. Mati, hidup semula. Kalau tak mati, jangan hidup lagi. Betul. Lagi nah. Kalau kita kata Bismillahirrahmanirrahim, itu tak hidup. Bismillahirrahmanirrahim, tak ada hidup. Orang panggil apa? Dia tak mati. Kalau dia hidup pun dia tak hidup tu. Panggil bacaan tak sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh dia view. Saya nak tanya benda lain tadi. Apa tu? Lupa habis. Ya, insya-Allah kita minggu depan lagi insya-Allah, kalau Allah Taala bagi umur insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, takatulah dulu insya-Allah kita. Ni kuliah subuh yang paling panjang saya kuliah subuh. Kalau kita kuliah subuh saya kalau mungkin 7 suku atau 70. Ni saya rasa kalau pukul 8 boleh, saya boleh bagi ke pukul 8. Kalau tuan-tuan kalau nanti time belajar nanti insya-Allah pukul 8. Kita belajar nanti, janganlah kita rasa macam takut. Tidaklah, kita cari kebenaran untuk diri kita dan untuk orang lain semua, untuk keluarga insya-Allah. Gitu nah, insya-Allah. Jangan kata sekali je kena, esok tak ada. Itu. Saya tak buatnya. Saya ada pedagogi saya dan saya ada siasah, ada politik saya mengajar. InsyaAllah saya mengajar di masjid, bukannya di surau tuan-tuan saja. Di masjid mana-mana pun insyaAllah makin bertambah insyaAllah. Alhamdulillah. Jangan lagi lah nah. Alhamdulillah. InsyaAllah noh. Alhamdulillah. Itu saja saya saja insyaAllah bagi ni. Semoga Allah Ta'ala memberi keberkatan dan manfaat kepada kita insyaAllah. Di hari pertama ni gitulah. Pada dari segi permulaan tu dia plan, dia tergagak-agak sikit sebab tak tahu nak susun. Lama dah saya tak ada mula kelas baru ni. Ini baru kelas. Saya kalau di Masjid Batu Tiga dah 2014 lagi. Sampai sekarang. Mana berhenti PKP tu 2 tahun. Lepas tu tamu balik. Di Masjid Hasanah pun, Masjid Hasanah saya tak ada sekarang ni sebab dia pengurusan baru tukar. Jadi tak apa seronok sangat. Mana tak ada di Masjid Hasanah. Tapi surah Al-Um bukan Masjid Al-Um, surah Al-Um di Teratai itu masih lagi. Itu pun lama juga. InsyaAllah gitu je. Bukan kita nak kepada kejar belajar, tetapi kita nak ilmu yang kita belajar itu kita yakin dalam bacaan. Gitu insyaAllah. Dan bukan dapat 1 hari 2 hari, bertahun-tahun insyaAllah tuan-tuan. Dan saya akan bagi insyaAllah. Itu.
Baik, sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يهدي قومنا بهدي القرآن فإنهم لا يعلمون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.